Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menunjukkan satu tutorial bagaimana untuk menggunakan curve dengan baik, bagaimana untuk kita memahami curve. Untuk pengetahuan anda, curve adalah satu tool yang digunakan untuk menggelapkan dan juga mencerahkan gambar. Kemudian dia juga boleh digunakan untuk menaikkan color ataupun mengurangkan kecerahan color tersebut, atau kita boleh bermain dengan color, mixkan color lain dengan color yang lainnya, supaya gambar kita menjadi lebih cantik, lebih dramatik, lebih menarik daripada gambar yang asal. Okey, itu fungsi curve. Curve ini ada banyak fungsi dia. Curve ini adalah satu yang user friendly berbanding dengan level. Sebab di curve ini kita boleh buat macam-macam. Sebab dia ada satu garisan yang garisan garisan condong yang mempunyai piksel sebanyak 250 piksel ataupun lebih yang boleh kita adjust garisan itu untuk mendapatkan color-color yang tertentu dalam gambar kita. Okey. Sekarang kita lihat pada curve. Okey. Curve ada di image. Dia ada di bahagian adjustment. Kemudian di sini anda akan dapat lihat curve di sini. Anda klik curve dan box curve akan terbuka. Okey, anda lihat di sebelah kiri saya ini ada satu garis yang menegak, yang mana garis menegak ini di atas ini putih, anda akan lihat kat bawah ni pun hitam. Okey. Di kawasan putih yang berada di atas ini adalah kawasan yang mencerahkan gambar. Di kawasan yang gelap yang ada dekat bawah ini adalah kawasan shadow, iaitu kawasan untuk kita menggelapkan gambar. Okey, jadi gambar kita pada kali ini yang ada di dalam ini yang kita dapat lihat sekarang. Okey. Berada tempat yang gelap yang berada dalam gambar ini berada di bawah sekali. Di titik yang bawah sekali. Di sini ada dua titik, satu titik di sini di bawah, di titik highlight, satu titik di titik di bawah, di titik shadow, satu titik lagi berada di atas iaitu di titik highlight. Dan kalau titik ini, kalau kita drag dia ke atas, dia akan mencerahkan gambar. Dia akan menerangkan gambar. Tetapi apa yang anda lihat di sini, anda akan dapat lihat warna putih menyelimuti gambar kita. Ataupun warna putih ni dia paint kita punya gambar. Jadi gambar kita tidak nampak real. Betul? Okey. Begitu juga kalau dengan highlight ini, kalau kita drag dia ke bawah, dia akan menggelapkan gambar kita dan kita akan dapat di gambar ini gambar kita telah diselimuti oleh kegelapan. Dan gambar kita juga tidak nampak dia punya pixel dia tak nampak. Lepas tu dia punya color dia tak naik. Lepas tu nampak macam suram. Jadi itu membuatkan gambar kita tidak menarik. Ini adalah fungsi dia untuk menerangkan dan juga menggelapkan gambar. Okey. Apabila anda tarik ke atas daripada kawasan gelap ini, dia akan menjadi lebih cerah. Sehingga ke atas tahap yang paling maksimum sekali gambar anda telah menjadi putih. Okay, kerana apa? Kerana di sini adalah kawasan yang paling cerah sekali yang boleh membuatkan gambar kita menjadi putih begini. Okey, kita drag balik ke bawah. Okey, di sini pula, okey, ini bahagian highlight. Okey, itu bahagian yang terang di sini. Okey, apabila kita drag dia ke bawah, memasuki garisan hitam sedikit ini, kemudian sampai kepada hitam pekat ini, okey, gambar kita akan menjadi gelap, segelap-gelapnya. Okey, anda lihat, sekarang berada di sini. Di sini adalah kawasan gelap dan gambar kita telah menjadi gelap. Jadi untuk menggunakan curve ini dengan cara yang paling baik sekali, anda perlu faham apa garisan
yang menegak ini. Yang seperti saya kata tadi, anda telah faham, saya telah jelaskan. Yang kedua, anda perlu tahu apakah yang berada di garisan yang melintang ini. Ini ada, okey, di sini ada dua segitiga. Dia sama macam level juga, tetapi level yang kita tengok, level ada tiga segitiga di sini. Yang mewakili shadow, iaitu gelap. Yang mewakili grey, iaitu mid-tone. Yang mewakili cerah, iaitu highlight. Tetapi di sini kita dapat lihat ada dua je. Ada dua point sahaja yang ada di sini. Dan satu perkara lagi yang kita nampak ada lebih kurang macam level sedikit adalah di kawasan graf ini. Kerana di antara dua segitiga ini, kita dapat lihat histogram kat sini. Ini adalah histogram gambar kita, yang menunjukkan kawasan gelap ini mendominasi gambar kita. Sebab apa saya kata begitu? Sebab di sini adalah kawasan shadow. Di sini adalah kawasan highlight. Kita dapat lihat highlight, kecerahannya terlalu sedikit. Mid-tone dia okey. Kemudian sampai di bahagian shadow, dia terlalu tinggi. Ini menunjukkan gambar kita ini gelap mendominasi gambar kita ini berbanding dengan kecerahan yang ada di sini. Okey, jadi panel di sini yang melintang ini adalah untuk menaikkan tone dan juga menurunkan tone. Tetapi kita tidak ada button yang ketiga seperti the level. Button yang ketiga seperti the level iaitu button mid tone segitiga yang berwarna grey untuk adjustkan balik kita punya gambar kita menjadi lebih baik. Okey, setelah kita bermain dengan dua segitiga ini, kita tarik. Contoh saya tunjuk kepada anda. Kita tarik ke tengah, gambar kita akan menjadi gelap sedikit. Kemudian di sini kawasan cerah, kita tarik ke tengah sedikit, gambar kita akan beransur-ansur menjadi cerah. Jadi kita tidak sesuai untuk meletakkan titik di sini, kerana di sini adalah kawasan yang paling banyak sekali terdedah dengan shadow. Jadi ini kita biarkan berada di sini. Sebab di sini kurang sedikit shadow. Kita tidak mahu shadow ini terlalu membuatkan gambar kita ini menjadi gelap. Okay, seperti ini. Nampak? Anda lihat shadow dia semakin gelap. Okey. Ini kita turunkan sedikit. Okey, kemudian di sini kita terangkan gambar kita sedikit. Kita jelaskan. Okey. Sini tarik sedikit. Jadi gambar kita lebih jelas. Okey, kemudian kita klik okey. Ini adalah gambar kita yang telah kita jalankan, yang kita telah hasilkan setelah kita menggunakan curve. Kita lihat perubahan dia. Anda boleh tekan di keyboard anda. Kalau di Mac anda tekan Command Z, ataupun kalau di PC anda boleh tekan Ctrl Z untuk undo balik ke belakang. Kemudian anda tekan sekali lagi, dia akan undo ke gambar yang telah kita edit tadi lah. Kita tekan berulang kali button yang sama. Okey, itu adalah perubahan yang kita telah buat. Daripada gambar yang gelap, kemudian kita dapat gambar yang cerah, lebih baik daripada sebelum ini. Okey. Sebenarnya ada banyak benda yang anda perlu belajar tentang curve ini, bukan sekadar untuk menggelapkan ataupun mencerahkan gambar saja. Tetapi ada function-function lain yang ada di curve yang perlu saya jelaskan kepada anda untuk anda lebih jelas dan boleh menggunakan curve dengan baik. Okey, kita pergi kepada curve balik. Okey, seelok-eloknya sepatutnya kita kena copy background dulu. Sebab kalau kita tak copy background, agak susah kita nampak gambar yang sebelum ini. Kita nak comparekan gambar yang telah kita edit dengan gambar yang belum kita edit. Kita nak comparekan perubahan yang berlaku.
Jadi di sini kita klik image, adjustment, curve. Okey, di sini anda akan dapat lihat, okey, graf anda tadi telah berubah menjadi lebih baik. Okey, di sini anda dapat lihat kawasan highlight mendominasi gambar ini. Maksudnya highlight kita ini, kecerahan yang berada dalam gambar kita ini lebih banyak daripada shadow. Tadi kita lihat shadow tadi dia membukit tinggi sampai ke atas tu kan. Tetapi pada kali ini kita lihat shadow dia sini dah tak ada. Itu satu perkara yang tidak elok untuk gambar kita. Tidak baik sebab tak ada langsung shadow kat sini. Okey. Dia ada di bahagian sini. Shadow. Dia start shadow di sini. Jadi apa yang kita perlu buat, kita tarik dahulu. Kita betulkan gambar kita ini dulu sebelum kita pergi kepada teknik yang lain untuk mendapatkan gelap sedikit. Okey. Saya rasa cukup sekali itu. Ataupun di sini kita turunkan sedikit kecerahan dia. Kita turunkan sedikit. Okey. Kita klik okey. Kemudian kita pergi pada image, adjustment, kita buka curve balik. Okey. Gambar kita nampak lebih baik daripada tadi. Cuma kat sini highlight dia kurang. Highlight dia tak ada kat sini. Jadi kita tarik highlight dia ke sini untuk mendapatkan highlight. Okey, kemudian kita klik okey. Kita klik sekali lagi image, adjustment, curve. Kalau kita dapat lihat kita di sini ada shadow, di sini kita ada highlight. Okey. Anda dapat lihat garisan yang menegak ini, yang anda lihat macam terputus-putus ini, itu adalah garisan apa? Yang warna putih ini. Bukan yang warna grey ni, tetapi warna putih itu. Okey, yang warna putih itu bermaksud kita punya pixel kita telah berpisah daripada pixel yang asal tadi. Dia telah dia tidak rapat lagi. Dia telah macam dia telah pecah sedikit lah dia punya pixel dia. Ini kerana anda menggunakan gambar yang kualiti yang kurang. Tetapi kalau anda menggunakan gambar yang kualiti yang bagus, contohnya macam 2 MB ke atas, okey, gambar anda akan nampak lebih menarik dan garisan-garisan pixel yang pecah ini, okey, tidak akan terlihat begitu jelas lah. Tetapi sebab gambar ini hanya beberapa kilobyte saja. Okey. Jadi gambar kita telah kita fix dia punya histogram. Okey. Shadow ada, highlight pun ada. Cuma highlight dia tinggi sedikit, tak apa. Midtone ni pun okey. Okey, jadi kita telah selesai bab itu. Okey, kita sebelum itu kita lihat perubahan dalam gambar kita. Kita klik okey, lihat perubahan daripada sebelumnya. Okey, ini adalah perubahan yang telah kita buat pada gambar kita. Jadi kita pergi kepada image, adjustment, curve. Saya nak ajak anda bagaimana untuk mendapatkan point di dalam gambar ini. Contoh kalau macam di sini gelap, saya nak menaikkan di kawasan gelap sahaja. Saya tidak mahu menaikkan di kawasan tempat lain. Saya cuma nak membetulkan. Contoh macam di sini kawasan ini terlampau cerah sangat. Saya nak gelapkan sedikit kawasan cerah ini tanpa menggelapkan kawasan lain. Okey, cara dia adalah saya ambil gambar tangan ini. Sini ada gambar tangan. Okey. Anda klik di sini dengan mouse anda, klik kanan. Klik kanan Sekejap, saya lihat. Okey, klik kanan. Okey. Kemudian anda drag ke bawah. Gambar anda di sini akan gelap sedikit. Ya, memang di sini ikut gelap sekali sebab kita mempunyai satu garisan, curve mempunyai satu garisan yang condong ini, dia adalah garisan yang elastik. Elastik maksudnya garisan yang apabila anda tarik garisan di atas ini, garisan bawah pun akan mengikut sekali. Apabila anda tarik di sini kawasan tengah, garisan di sini juga akan mengikut sekali. Itu adalah garisan yang elastik. Jadi untuk anda fixkan perkara tersebut, untuk tidak menggelapkan gambar-gambar yang berada di sini, anda klik OK. Kemudian anda ambil layer mask. Anda tukarkan layer mask yang berkala putih ini dengan kala hitam.
Ataupun kalau anda tidak mahu tekan command delete di Mac ataupun control delete di PC dengan menukarkan background kepada hitam, okey, anda boleh menggunakan option, kemudian anda klik pada layer mask ni. Contoh, saya tekan option di Mac, okey, kemudian saya klik layer mask ini. Dan anda akan dapat lihat layer mask ini terus bertukar, terus invert kepada hitam. Tak perlu anda gunakan setting-setting yang lain lagi. Okey, jadi apa yang anda perlu buat, anda perlu ambil pemadam ini. Okey, pemadam. Kemudian anda pastikan foreground dia color hitam. Okey, sini foreground, sini background. Kemudian anda padamkan kat tempat mana yang anda nak padamkan dia punya cerah ni. Sebab anda telah buat di sini gelap kan. Tapi bila sini anda buat gelap, di sini pun turut ikut gelap sekali. Tapi apa yang anda dapat lihat sekarang setelah kita meletakkan layer mask kat sini, okey, anda akan dapat lihat kawasan tempat lain semua terang, sama seperti gambar yang sebelum kita ubah kawasan ini menjadi gelap tadi dengan menggunakan curve. Tetapi sebenarnya gambar yang berada di belakang, di sebalik tabir gambar ini sebenarnya adalah gelap sedikit, bukannya terang begini. Sebab kita telah melapik ia dengan layer mask. Okey, di sini ada layer mask. Apabila kita padam di sini, kita akan dapat lihat perubahan yang berlaku. Gambar kita menjadi gelap sedikit. Okey, kita lihat. Okey, anda dapat lihat perubahan yang telah berlaku. Ini adalah gambar yang kita telah edit dengan menggunakan curve tadi untuk menggelapkan sedikit di kawasan ini sebab kawasan ini terlalu cerah. Okey, anda faham kan? Okey. Tetapi apabila kita invert kan ataupun kita gunakan layer mask ini, okey, kita invertkan layer mask ini kepada hitam, gambar kita telah menjadi seperti gambar yang sebelum kita edit tadi, sebelum kita menggunakan curve tadi. Untuk menggelapkan sedikit kawasan di sini. Okey. Sebab apa? Sebab di sini adalah gambar yang dilapik oleh gambar yang sebelum kita edit tadi. Tetapi sebenarnya di belakang gambar ini ada gambar yang telah kita edit tadi. Maksudnya di sini ada dua gambar. Satu gambar yang belum kita edit, satu gambar yang telah kita edit dengan menggunakan curve tadi untuk menggelapkan di kawasan ini. Yang mana kawasan-kawasan lain pun turut gelap sekali. Jadi kita lapik dengan gambar yang sebelum kita edit tadi, yang original. Kemudian kita ambil pemadam ini, kita padam saja di tempat mana yang kita mahu color dia naik ataupun color dia ataupun highlight dia kita dapat lihat, ataupun yang tempat yang mana kita nak gelapkan sedikit dia punya struktur dia. Jadi saya dapat lihat di sini. Saya gelapkan di sini. Apa kata kalau saya gelapkan di sini? Kalau saya gelapkan di kawasan-kawasan ini, dia akan terlihat juga. Okey, sebab di belakang gambar ini ada gambar yang telah saya edit tadi dengan color gelap. Ketika saya menggelapkan kawasan ini. Anda lihat? Okey. Telah gelap. Terlihat perubahan yang ada. Okey. Saya boleh menggelapkan kawasan ini untuk mendapatkan shadow sedikit. Kawasan ini. Kawasan ini. Tapi tidak menggelapkan semuanya. Ataupun saya boleh menukar. Saya boleh padamkan balik kawasan gelap tadi. Dengan menukar foreground ini dengan color putih. Bila ada dengan color putih, bila dia telah bertukar kepada color putih, anda boleh mendapatkan color yang asal tadilah. Okey, contoh di sini tidak berapa gelap sebab kita dah padam balik. Tukarkan balik kepada hitam. Kita padamkan di sini. Dan kita akan dapat lihat gambar kita bertukar menjadi gelap sedikit di kawasan ini. Okey. Ini adalah perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam gambar. Okey, untuk anda lebih jelas lagi, okey, saya akan tunjukkan sekali lagi bagaimanakah proses ini berlaku, bagaimanakah gambar yang telah dilapik itu
supaya anda lebih jelas. Mungkin ada yang tak apa jelas sangat. Okey. Jadi saya akan terangkanlah sedikit review balik lah supaya anda lebih nampak keadaannya bagaimana. Okey, saya di papan kekunci saya, papan keyboard saya tekan button command E untuk blendkan background ini dengan background ini, untuk satukan dia. Okey, untuk mergekan background ini saya command E di Mac, control E di PC. Okey, kemudian saya buat satu copy. Saya pergi kepada image adjustment curve. Okey, ini adalah curve yang kita dapat. Okey, apa yang saya kata tadi, okey, gambar yang asal ini adalah gambar asal. Okey. Sekarang ini anda hendak menaikkan warna di tempat-tempat yang tertentu sahaja tanpa anda menaikkan color di tempat lain. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya anda klik di sini gambar tangan ini. Anda lihat kawasan awan ini, contoh. Saya drag, saya klik kanan di mouse, saya drag dia naik ke atas untuk cerahkan dia. Dan apa yang anda lihat sekarang, gambar yang lain juga turut terkesan dengan kecerahan yang ada di sini. Sebab kita punya line ini line yang elastik yang mengikut apa benda yang berlaku di sini. Okey. Jadi kita nampak tempat lain juga terkesan, dan kita tidak mahu gambar lain terkesan dengan kecerahan yang kita telah buat di sini. Sebab bila terkesan di sini, gambar kita akan nampak terlebih highlight di sini. Dia akan mencacatkan kita punya gambar lah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita klik OK. Kita nak dapatkan kecerahan di sini saja, bukan di sini. Okey. Ini adalah gambar yang kedua. Okey. Ini adalah gambar yang pertama sebelum kita menggunakan curve sebentar tadi. Bila kita dah adjust curve, kita naikkan kecerahan yang ada di sini, kita dapat lihat gambar kita ini cerah keseluruhannya. Okey. Dan juga di sini cerah, di sini cerah. Okey, ini adalah gambar kedua. Gambar kedua ini adalah dilapik oleh gambar yang pertama. Okey, faham? Ini gambar pertama, kemudian kita lapik dengan gambar yang kedua. Apabila kita padam di sini, kita akan dapat gambar yang pertama. Okay, anda faham? Contoh ya. Apabila kita padam di sini, anda akan dapat lihat gambar yang pertama ini muncul di sini. Okey. Okey, yang gelap ini adalah gambar yang pertama. Tapi kita tak mahu begitu, sebab kita tidak mahu untuk mendapatkan kesan gambar yang pertama ini. Kita mahu gambar ini kesan curve yang telah kita buat tadi. Okey, kemudian kita klik option di Mac, klik layer mask, kemudian kita ambil kawasan ini yang kita cerahkan tadi saja. Okey, anda dapat lihat kawasan ini telah menjadi cerah tanpa memberi kesan kepada lain. Okay, kalau kita brush ini, kita akan dapat lihat gambar itu menjadi cerah seperti tadi balik. Okey, tetapi kita tidak mahu. Kita cuma mahu mencerahkan di kawasan ini saja. Kita lihat perubahan yang ada. Okey, ini adalah perubahan yang berlaku. Kita cerahkan hanya di bahagian sini saja dengan menggunakan layer mask. Okey, ini adalah satu teknik yang saya ajarkan kepada anda selain daripada penggunaan curve. Penggunaan curve adalah satu penggunaan yang lain, tetapi untuk satu teknik ataupun trik lain, kita nak bagi color, kita nak meletakkan color ataupun mencerahkan di sesuatu tempat sahaja, kita perlu menggunakan layer mask ini. Dan hari ini secara tidak langsung anda telah belajar tentang penggunaan layer mask ini untuk mendapatkan kecerahan di tempat-tempat yang tertentu. Okey. Telah habis tajuk itu. Saya nak kembali kepada curve. Saya duplicate dahulu background. Oops. Okey, saya pergi kepada image, adjustment, curve. Okey, anda telah belajar tentang penggunaan tangan ini. Okey, anda telah belajar penggunaan
garis penegak ini dan juga garis melintang ini, dan anda telah belajar bagaimana untuk setting histogram ini untuk menjadi lebih baik daripada kita tak ada highlight di sini. Kita telah tarik untuk berikan highlight kepada dia. Daripada tak ada shadow di sini, kita telah memberikan shadow dan kita tarik di sini untuk mendapatkan shadow sedikit dan juga highlight. Okey. Kemudian saya telah ajar anda bagaimana untuk menggerakkan garisan ini. Kita sebenarnya ada 20 titik, 250 titik, maafkan saya. 250 titik kita boleh letakkan di sini ataupun lebih untuk kita adjust di kawasan-kawasan yang mana kita mahu. Sebab itulah saya kata curve ini adalah satu tool yang amat hebat. Okey, contoh saya menggerakkan kawasan ini. Anda lihat di sini perubahan. Kemudian saya gerakkan di sini. Anda lihat. Okay, kemudian di sini. Di sini. Di sini. Kemudian di sini. Anda akan dapat satu gambar yang cukup menggerunkan. Cukup melampau bila anda menggunakan curve. Sebab itu saya kata curve ini user friendly dia. Kita boleh buat macam-macam di dalam curve. Tidak seperti di level. Di level terhad kepada efek-efek tertentu, tetapi di sini kita boleh mendapatkan pelbagai-bagai efek yang kita dapat lihat. Okay, anda boleh buang titik-titik yang ada di sini dengan drag dia keluar, dan gambar anda akan menjadi seperti sedia kala balik. Okey, apa yang saya nak ajar kat sini adalah satu lagi cara, iaitu kita menggunakan channel. Okey, channel di sini ada RGB. Kita menggunakan channel RGB di sini. Tetapi untuk kita adjust color-color lain di channel-channel lain seperti color grade, color rate. Okay, kita boleh adjust color rate ini untuk menurunkan kecerahan ataupun menaikkan kecerahan yang berkala merah-merah di sini lah. Teknik yang saya nak ajar anda. Okey, kita naikkan sedikit untuk mendapatkan kemerah-merahan, ataupun kita turunkan sedikit untuk mendapatkan color begini. Untuk mendapatkan gambar anda lebih dramatik, anda boleh adjust garisan-garisan ini untuk mendapatkan gambar yang lebih cantik. Kemudian anda boleh pergi kepada green untuk menaikkan hijau sedikit, okay, ataupun ke bawah sedikit di sini untuk mendapatkan gambar yang lebih cantik, ataupun biru. Anda boleh adjust. Okay, kemudian anda klik OK. Dan gambar anda telah menjadi satu gambar yang cukup baik. Okay, anda lihat di situ. Itulah penggunaan curve yang kita perlu tahu. Dan curve ini dapat membuatkan gambar anda menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih banyak efek yang anda boleh buat dalam gambar selain daripada efek-efek yang sebegini saja. Ini adalah efek simple sebenarnya yang saya tunjukkan kepada anda, dan anda boleh melakukan efek yang lebih baik daripada ini, okey, dengan anda menguasai bagaimana untuk menggunakan curve dengan baik. Okey, saya telah tunjukkan bagaimana penggunaan curve. Okey, jadi diharapkan anda pandai-pandailah untuk anda bawa diri. Okey, pandai-pandai menggunakan kreativiti anda. Okey, bagaimana untuk anda menggunakan curve ini dengan baik dengan teknik yang lebih fantastik. Okey. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi di lain episod. Tutorial-tutorial yang saya akan bawakan kepada anda sudah semestinya tutorial yang lebih mencabar, yang lebih berat daripada tutorial-tutorial yang sebelum ini, dan diharapkan anda enjoy dengan semua tutorial-tutorial saya. Saya Fir Muhammad mengundurkan diri dahulu. Bye-bye.